Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan meneruskan pembelajaran bahasa Melayu untuk mengkaji novel Destinasi Impian. Okay? Jadi saya harapkan semua daripada kamu telah pun membaca novel ini dengan penuh penghayatan ya. Okay, kerana novel Destinasi Impian akan diuji dalam soalan peperiksaan dan ia menyumbang 10 markah pada kamu. Okey. Jadi bila kita nak mengkaji novel, ada beberapa aspek yang perlu dikaji, iaitu dari aspek sinopsis, tema, persoalan, watak dan perwatakan serta nilai dan pengajaran. Okey, namun untuk murid tingkatan 1, 3 aspek yang perlu kamu kuasai: sinopsis, tema dan juga persoalan. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu sinopsis novel. Sinopsis ialah ringkasan novel ya. Jadi bagaimana cara untuk meringkaskan novel? Gunakan teknik plot. Kamu perlu baca secara keseluruhan, kenal pasti siapakah watak utama dan telusuri, ikuti perkembangan penceritaan untuk watak utama ni. Okey, jadi yang pertama sekali adalah permulaan cerita. Bagaimana cerita ni bermula? Iaitu cerita ni bermula apabila Datuk kepada Johari, Azlina dan Firdaus ni mencabar mereka untuk membuat kayuhan dari tempat tinggal mereka ke Pantai Morib baru yang jaraknya 50 km. Dan mereka bersetuju untuk menyahut cabaran tersebut. Okey, kemudian selepas mereka setuju, perkembangan cerita, apa yang berlaku setelah itu. Jadi mereka memulakan kayuhan dan ketika mereka mengayuh basikal dalam perjalanan ke Pantai Morib, pelbagai konflik, cabaran, masalah berlaku iaitu terutama sekali kepada Firdaus lah, kerana dia adalah watak utama. Jadi kita perlu tekankan apa yang berlaku kepada Firdaus. Firdaus ni sentiasa merungut sepanjang perjalanan sehingga dia hampir putus asa. Jadi namun Johari dan Azlina sentiasa memberi semangat, nasihat untuk meneruskan perjalanan. Seterusnya yang ketiga adalah klimaks cerita, iaitu puncak cerita, di mana dalam novel Destinasi Impian ni apa yang berlaku? Akhirnya Firdaus berjaya mengayuh basikal sehingga ke Pantai Morib. Dan dia juga tidak menyangka apabila rakan-rakan dia membuat kejutan dengan menyambut kedatangan Firdaus di Pantai Morib. Dan bila Firdaus dah berjaya kayuh basikal ke Pantai Morib, dia mula rasa angkuh, rasa bangga diri, rasa angkuh, dan mulalah berlagak dia dengan kawan-kawan dia. So macam mana dia berlagak? Dia memberitahu bahawa ketibaan mereka ke Pantai Morib yang lewat itu adalah disebabkan oleh adik dia, iaitu Azlina, yang sering keletihan sepanjang perjalanan tersebut. Tetapi rakan kepada Firdaus ni, iaitu Muhsin dan Sazali ni tidak percaya. Jadi dia mendapatkan penjelasan, ingin mengetahui kisah sebenar dengan bertanyakan kepada Azlina, dan Azlina menjelaskan. Jadi Muhsin dan Sazali ni tahu bahawa Firdaus ni menipu mereka, berbohong kepada mereka. Jadi seterusnya pelaraian, pengakhiran cerita, apa yang berlaku. Jadi apabila Muhsin dan Sazali ni tahu yang Firdaus menipu, mereka cuba memerangkap ataupun menguji Firdaus. Jadi apabila mereka bermain di pantai, Mazlinda pura-pura lemas dan Firdaus cuba menyelamatkan Mazlinda, namun Firdaus akhirnya lemas dan Mazlinda pula yang menyelamatkan Firdaus. Jadi apabila Firdaus sedar, Firdaus dah pun berada di hospital dan dia rasa malu dengan diri dia kerana dia asalnya dia berlagak, dia angkuh, dia rasa diri dia hebat, dia kuat, dia pandai. Tetapi akhirnya dia terlantar di hospital lemas kerana cuba menyelamatkan Mazlinda. Jadi disebabkan itulah Firdaus insaf akan sikapnya yang tidak baik tu. Jadi bila kamu gabungkan plot
novel ini akan terhasillah satu ringkasan yang baik. Okey, seterusnya tema. Okey, tema, apakah itu tema? Tema adalah secara keseluruhan novel tu dia menceritakan tentang apa keseluruhannya daripada awal sehingga akhir kamu baca, daripada bab 1 sampai bab 12 kamu baca. Apakah cerita yang disampaikan secara umumnya apa cerita yang disampaikan. Okey, jadi ia adalah tentang Firdaus, seorang remaja. Kenapa dengan Firdaus? Firdaus ni menghadapi cabaran dalam hidup dia. Konflik, maksudnya masalah yang dihadapi oleh Firdaus ni dalam menghadapi cabaran dalam hidup dia, konflik. Jadi secara keseluruhannya cerita ini adalah tentang Firdaus. Apa yang Firdaus buat? Apa yang Firdaus lalui? Iaitu dia melalui cabaran dalam hidupnya dan dia berdepan dengan pelbagai masalah, konflik. Itu tema. Jadi persoalan. Apakah persoalan? Okey, bila ditanyakan soalan per soalan, kebanyakan pelajar ni dia tidak faham apa yang dimaksudkan dengan persoalan. Okey, kalau kamu Google maksud persoalan ialah masalah. Masalah. Jadi kamu boleh cari sebenarnya persoalan ni adalah isu lah ataupun cerita ataupun perkara yang terdapat dalam novel untuk menjadikan novel tu lebih menarik, untuk melengkapkan cerita-cerita kecil yang digabung-gabungkan untuk melengkapkan satu novel yang panjang, yang besar. Samalah macam kalau kamu baca novel tentang ataupun kamu melihat drama tentang katakan seorang watak, nama dia siapa-siapalah, watak apa-apa pun, bila dalam satu cerita tu, dalam satu drama tu, dia tak akan fokus, dia tak akan setiap episod tu dia menceritakan tentang watak utama saja, dia mesti akan cerita tentang watak-watak yang lain, peristiwa-peristiwa yang berlaku begitu juga dalam novel. So itulah yang dimaksudkan dengan persoalan. Maksudnya cerita-cerita kecil yang ada di sekeliling di bahagian novel-novel tu, di bahagian novel. Okey, jadi persoalan yang pertama kalau boleh kita lihat kat situ adalah jiwa remaja yang kuat memberontak. Jadi ini adalah berkenaan tentang sikap Firdaus. Jadi ini kita boleh lihat bukti dia. Okey, bila kita menyatakan persoalan, kita mesti sertakan dengan bukti ataupun contoh peristiwa. Contoh peristiwa ni boleh didapati daripada novel, di mana Firdaus tidak tahan akan cabaran. Okey, kenapa macam mana kamu tahu dia tidak tahan akan cabaran? Sebab dia kerap merungut, memberontak sepanjang perjalanan ke Pantai Morib sehingga dia rasa putus asa, dia nak patah balik. Tetapi Johari menasihatkannya dan dia meneruskan perjalanan. Kemudian kisah tentang keberanian, keberanian menghadapi cabaran. Okey, keberanian ni nampak pada adik Firdaus iaitu Azlina. So Azlina ni walaupun dia seorang perempuan, dia mempunyai daya juang yang tinggi. Dia tak merungut, malah dia gembira, dia bersemangat untuk meneruskan perjalanannya ke Pantai Morib. Itu adalah bukti peristiwa. Kamu boleh baca sendiri dalam novel. Kemudian keprihatinan dan kemurahan hati terhadap insan lain. Maksudnya siapa yang prihatin dan murah hati ni? Dah tentulah watak Johari, di mana Johari ni sentiasa membantu sepupunya ketika kayuhan ke Pantai Morib. Dia menasihatkan Firdaus, dia menunggu Firdaus apabila Firdaus terlalu lambat, dan dia juga membantu Azlina yang kemalangan ataupun tercedera semasa kayuhan. Okey, itu adalah persoalan. Saya harap kamu faham tentang persoalan ni. Okey, kemudian watak dan perwatakan. So watak adalah
watak yang terdapat pada novel, manakala perwatakan tu adalah tentang bagaimana watak itu dibawa. Contoh kat sini Firdaus. Siapa tu Firdaus? Bagaimana watak dia? Itulah perwatakan. Firdaus ni siapa? Firdaus ni ialah abang kepada Azlina. Itulah perwatakan dia. Perwatakan dia, dia ni seperti keperempuanan sedikit. Dia gemar duduk di rumah. Dia selalu dimanjakan kerana dia satu-satunya anak lelaki. Kemudian dia cepat marah apabila dia penat. Dan dia juga suka kepada Mazlinda. Okey, kemudian Azlina. Siapa pula Azlina? Azlina ni adalah adik kepada Firdaus. Bagaimana watak Azlina? Okey, dia seorang olahragawati. Jadi dia seorang yang kuat semangat dan dia juga suka akan cabaran. Okey, Johari. Okey, siapa pula Johari ni? Johari ni adalah sepupu kepada Azlina dan Firdaus. Dia seorang mahasiswa Universiti Pertanian Malaysia. Suka berbasikal dan membaca. Sering memberi nasihat kepada sepupunya. Dan sebenarnya ada banyak lagi watak dalam drama novel Destinasi Impian ni. Tapi saya ambil 3 watak utama sajalah. Okey, kemudian aspek nilai. Nilai, ada banyak nilai yang terdapat dalam novel. Okey, ini antara 3 nilai yang saya bentangkan kepada kamu, iaitu nilai yang pertama adalah cinta akan bahasa kebangsaan. Okey, kamu boleh tengok nilai ini apabila watak Azlina ni ketika kayuhan dia memberhentikan basikal apabila dia melihat papan tanda yang mempunyai kesalahan bahasa dan dia mengambil gambar papan tanda tersebut. Kemudian nilai keberanian. Okey, ada banyak bukti nilai keberanian. Antaranya Mazlinda berani menyelamatkan Firdaus. Siapa lagi nilai berani dalam ni? Okey, kamu boleh baca sendiri dalam novel. Kemudian nilai bertanggungjawab. Ni boleh dapat daripada watak Johari lah. Kamu boleh tengok Johari ni seorang yang sangat bertanggungjawab. Dia sentiasa menjaga kebajikan sepupu dia lah ketika dalam perjalanan ke Pantai Morib. Kemudian pengajaran yang terakhir sekali adalah aspek pengajaran. Okey, jadi dalam pengajaran kamu perlu gunakan ni lah dalam penulisan pengajaran. Gunakanlah haruslah, janganlah, wajarlah, mestilah, perlulah dan sebagainya. Okey, ini kamu pengajaran ni mudah, jadi kamu seharusnya tahulah buat pengajaran ni sebab pengajaran ni sangat mudah. Okey, itu adalah contoh-contoh pengajaran. Ada banyak lagi pengajaran lain. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh soalan peperiksaan ya. Ini adalah contoh soalan peperiksaan. Jadi contohnya berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan 3 perwatakan watak utama dan berikan contoh peristiwa yang membuktikan perwatakan tersebut. Biasanya dalam soalan peperiksaan macam gini cara dia. Dia minta kamu berikan contoh 3 persoalan ke, 3 nilai ke, 3 perwatakan ke, ataupun 3 pengajaran ke, tetapi mesti disertakan dengan contoh peristiwa. Mesti ada contoh peristiwa daripada novel. Sebab tu saya kata kamu perlu baca novel ini dengan penuh penghayatan. Kalau kamu tak baca, kamu akan susah nak menjawab soalan novel ni. Sebab bila kamu baca dengan penuh penghayatan, kamu akan ingat jalan ceritanya, apa peristiwa-peristiwanya. Jadi kamu boleh jawab soalan dengan baik. Okey, jadi untuk soalan peperiksaan ni, kamu tidak boleh menjawab dalam bentuk nombor. Contoh, kalau dia minta 3 perwatakan, kamu tulis nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Tak boleh macam tu ya. Kamu perlu membuat karangan ringkas untuk menjawab soalan ini. Jadi bagaimana caranya? Okey, ini adalah contoh jawapan. Kamu perlu tulis sebegini seperti yang saya tulis. Tengok kat bawah tu. Berdasarkan novel yang telah saya kaji. Kamu perlu tulis macam ni. Berdasarkan novel yang telah saya kaji, berikan nama novel Destinasi Impian karya Muhammad Ismail Sarbini.
Kemudian jawab soalan dia. Terdapat 3 perwatakan watak utama iaitu Firdaus. Okey, apa 3 perwatakan watak Firdaus ni? Perwatakan Firdaus yang pertama ialah dia suka berdendam. Jadi ini satu watak yang pertama. Dan berikan contoh peristiwa. Contohnya, apa dia? Firdaus berdendam dengan adiknya Azlina. Disebabkan itu, Firdaus langsung tidak membantu adiknya yang tercedera ketika kayuhan ke pantai Morib. Okey, kena bagi soalan minta 3, jadi kamu perlu bagi 3. Selain itu, gunakan penanda wacana. Apa lagi watak Firdaus ni? Bagaimana perwatakan watak Firdaus? Firdaus juga seorang yang manja. Okey, berikan contoh peristiwa. Misalnya, Firdaus sering ataupun ibu bapa Firdaus sering memberi apa saja yang diminta oleh Firdaus kerana Firdaus satu-satunya anak lelaki mereka. Contoh ya. Di samping itu, okey, apa lagi wataknya? Firdaus juga agak keperempuanan wataknya. Kenapa kamu kata dia agak keperempuanan? Contohnya, berikan peristiwa. Contoh peristiwa daripada novel. Okey, saya harap kamu faham bagaimana nak menjawab soalan novel. Jadi saya akan bagi link latihan untuk kamu jawab soalan novel ini. Ikut format yang telah saya berikan ya. Jangan jawab ikut sesuka hati kamu. Kalau kamu tak jawab ikut format ini, kamu tidak dapat 10 markah ya. Sayang. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.